Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man عليهم حفيظا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat duduk sebentar Ijlis Bina untuk sama-sama kita nu'min sa'ah, untuk kita mengingatkan kepada keimanan beberapa masa selama sekitar 1 jam ini dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, adik-adik yang mengikuti hari ini. Mungkin ada yang bercuti ya, ataupun berada di rumah. Sama-sama kita membuka kepada halaman yang ke-91 dan kita share ya, kita kongsikan di Facebook masing-masing untuk kita sama-sama mengambil pelajaran penting yang ada pada halaman 91 ini, yang penuh dengan kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Apa yang berlaku di negeri ini, di negara ini, di dunia ini ada kaitan dengan apa yang kita akan baca pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan bersama dengan Ustaz Tirmizi hari ini. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Okey, hari ini kita menyambung ya kepada pembelajaran kita daripada surah An-Nisa ayat yang ke-80, tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah ini, yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meminta ataupun kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu perkara penting yang perlu kita sedar tentang hidayah ini, apabila kita selalu bergabung ataupun berpegang kepada tali Allah. Tali Allah itu hanya satu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu yang disampaikan dalam surah Ali Imran yang telah pun kita semak pada siri yang sebelum ini, nak menceritakan kalaupun hati kita berbeza-beza pendapat, ada banyak perkara yang berlaku, cabaran yang berlaku, tetapi kalau kita berpegang kepada satu sumber, kepada tali Allah, maka insya-Allah hati kita boleh disatukan. Nah, perkara ini penting dalam kegawatan, dalam segala perkara apa yang berlaku di dunia, di dalam organisasi, dalam keluarga kita, perlu kita pegang perkara ini. Dan itu sebabnya kita pada hari ini nak melihat langsung terus kepada halaman 91. Mari kita perhatikan sinopsis hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-80, kita akan melihat kepada kepentingan seruan taat kepada Rasul, bererti taat kepada Allah, dan perintah untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran
yang merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 83 kita akan melihat kepada menyebarkan berita dengan bersandarkan sumber yang tidak sahih. Ini adalah angkara daripada golongan munafik yang perlu kita elakkan pada zaman ini. Dan seterusnya kepada ayat 84, anjuran untuk berjuang berjihad fi sabilillah dan juga syafaat yang baik, ya, membalas salam dan menegaskan kejadian hari kebangkitan, ya, dan juga mempertegas ajaran tauhid. Kita akan perhatikan dahulu sebahagiannya pada ayat 85 hingga 86. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 80 hingga 83 bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Ya, baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran di seluruh dunia yang sedang menyaksikan My Quran Time. Terus kita menyebarkan Al-Quranul Karim, sama-sama kita nak membaca, memahami dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Biasa kita selalu sebut tadabbur Al-Quran kan. Hari ini ada satu perkataan yang insya-Allah akan kita bertemulah perkataan tadabbur pada surah An-Nisa ayat 90, muka surat yang ke-91 ini, untuk sama-sama kita membaca. Inilah kitab panduan kita, inilah hidayah yang ada di depan mata kita, petunjuk yang ada di depan mata kita pada hari ini. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, selalu kita baca inilah kitab Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan langsung, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Supaya tak ragu macam mana? Kalau tak nak ragu, memang kena tadabbur Al-Quran. Bila bertambah keyakinan, kita dapat kayakan lagi pengetahuan kita dalam Quran, bertambah keyakinan, tidak ada ragu-ragu. Inilah kitab petunjuk kita. Baik, kita akan baca ayat yang ke-80 hingga 83. Sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته
واتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat 80 hingga 83 yang kita baca sebentar tadi, yang ada kaitan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita seharian pada hari ini, pada hari-hari yang mendatang. Allah mengingatkan, kalau semalam kita sudah pun membaca pada ayat 79 berkaitan dengan apa sahaja perkara yang baik itu datang daripada Allah, apa yang tidak baik itu famin nafsik, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketentuan. Maksudnya kalau kita melihat ayat 78 semalam, segala-galanya daripada Allah, tetapi bila kita lihat, kalau kita buat baik maka kita akan dapat kesan baik, kalau kita buat yang tak baik kita mendapat kesan yang tidak baik, ya. Dan Allah memberitahu, kalaupun kita buat yang terbaik, sebenarnya Allah lah yang puncanya, Allah lah yang boleh membawa kita ke arah kebaikan, kerana kita adalah insan yang lemah untuk mengadakan kebaikan. Contohnya dalam peristiwa COVID-19 sekarang, Ustaz, ya, kita nak menyelesaikan isu virus ini, dan kita kalau boleh nak selesaikan juga isu virus dalam hati-hati manusia agar tidak jadi tamak, tidak mementingkan diri sendiri. Orang tengah sakit, dia masih lagi nak mengutamakan diri sendiri, nak mementingkan kepada kuasa dan sebagainya. Jadi perkara ini kita tidak mampu selesaikannya kecuali bila kita sentiasa buat yang terbaik, tetapi Allah lah yang maha baik menguruskannya. Jadi bagaimanakah kita nak menguruskan perkara ini dalam keadaan kecelaruan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang diingatkan oleh Allah? May yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling daripada ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi inilah formula yang Allah ulang-ulang dalam surah An-Nisa ini, peringatan kepada golongan yang buat masalah di dalam masyarakat Madinah itu, kumpulan munafik selain daripada orang-orang kafir. Jadi pada ayat yang ke-59 Allah kata wajib taat kepada Allah dan Rasul serta ulil amri. Pada ayat 64 diutus Rasul untuk ditaati. Pada ayat 65 belum beriman kalau tidak meletakkan Nabi sebagai sumber hukum yang menghukumi, yang perlu menjadi panduan. Kalau zaman sekarang ini, Ustaz, ya, di kalangan orang-orang yang tahu Quran dan hadis, ini menjadi rujukan ketika membuat keputusan. Bukannya sekadar plot untuk merancang sana, mesyuarat sini, tetapi rupa-rupanya katanya nak menyelamatkan organisasi negeri dan negara, tapi rupa-rupanya makin merosakkan lagi keadaan di kala keadaan kita menghadapi ujian. Dan ini kita kena faham betul-betul. Itu sebabnya Allah kata, kalaulah orang-orang yang bermasalah munafik pada zaman Rasulullah ini berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, sesungguhnya kami utuskan kamu itu bukan untuk menjaga urusan mereka. Jadi Allah tak nak bagi Nabi stres sangat, dan juga kepada kita, bagi umat Nabi Muhammad, kalau banyak sangat orang yang tidak mahu taat kepada Nabi, ya, taat pada Rasul, mengikut sunnahnya itu, kita tidak diwajibkan untuk menjaga mereka. Apa yang perlu kita buat? Kita terus taat kepada Rasul, buat yang terbaik, kita teruskan membaca Al-Quran, dapatkan yang terbaik, ya, daripada hidayah Allah ini, sebarkan tuan-tuan share ini. Sebenarnya kita sedang memohon Allah tolong bantu kami pada hari ini, pada tahun ini. Maka pada ayat yang ke-81, wa yaquluna ta'ah, ya. Jadi orang-orang yang munafik ini, bila mereka disebut untuk taat pada Rasul, dia kata apa? Ta'ah, kami taat. Ya, dia akan cakap di depan dengan mulut manis, kami taat. Fa idza barazu min indik, ya, apabila mereka keluar daripada sisimu, dia dah bermesyuarat, kami taat pada Rasul. Okey, kami ikut kepada pendapat yang terbaik dalam meeting mesyuarat tersebut. Tetapi bila dia dah keluar, apakah yang berlaku? Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, iaitu mereka merancang sesuatu pada malam hari, segolongan daripada mereka berlainan daripada apa yang mereka buat. Jadi mereka ada mesyuarat atas mesyuarat, ya, dia ada satu kumpulan atas kumpulan, walaupun tadi sudah berbincang, ya, tetapi mereka berbincang lain, ya. Kalau zaman sekarang ni, Ustaz, bila lepas meeting tu masuk dalam WhatsApp, jom kita jumpa kat kedai kopi, kita ada meeting lain. Untuk apa? Untuk najwa, istilah dalam Al-Quran juga, untuk merosakkan perancangan baik.
Ya, kalau kita meeting balik untuk melaksanakan macam mana kita nak pastikan meeting tadi tu kita laksanakan dengan betul, itu okey, tak ada masalah. Tetapi kalau buat meeting lain, ya, merancang lain di malam hari ataupun di mesyuarat lain, itu istilahnya bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Allah menyatakan apa? Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat apa yang mereka rancangkan. Kalau kita bimbang perkara itu berlaku, ya, bila kita buat mesyuarat Ustaz, ya, kita dah nak menyelamatkan organisasi negeri ataupun negara kita, ada orang buat mesyuarat lain, maka apakah yang dinasihatkan oleh Allah SWT? Fa'arid anhum, berpalinglah daripada mereka, tawakal pada Allah, Allah lah sebaik-baik, wa kafa billahi wakila, Allah lah tempat kita bergantung, kerana yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh menyelamatkan negeri negara ini adalah Allah SWT. Ya, kita jangan terlampau stres sangat, tuan-tuan yang membaca ayat ini pada hari ini, jangan stres sangat dengan apa yang berlaku. Kerana apa? Kerana kita bertawakal pada Allah. Kalau Allah izinkan kerana kita buat yang terbaik, maka berlakulah. Kalau ia tidak seperti yang kita harapkan, ada sesuatu hikmah yang Allah sedang sampaikan pada kita, tetapi jangan kita meninggalkan Quran, jangan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menariknya selepas itu adalah ayat berkaitan dengan tadabbur, Ustaz. Ya. Jadi bila saya tengok ayat ini, ya, biasa Ustaz baca afala yatadabbarunal Quran, tapi rupa-rupanya ayat ini menceritakan orang-orang munafik ni sembahyang dengan Rasul. Dia sembahyang dengan Rasul. Rasul baca surah, termasuklah surah ini. Tetapi bagi mereka, dia akan jaga apa? Not me. Kan? Bukan saya yang disampaikan dalam ayat ini. Mereka tidak mengambil peringatan, tidak mengambil pelajaran. Dan inilah yang kita doakan, tuan-tuan, dengan My Quran Time ini. Kita harapkan kita belajar tentang orang munafik, orang kafir, sesiapa sahaja. Kita nak ambil pelajaran, dan harapnya bukan saya, tetapi ya Allah, tolong jaga saya daripada berlaku begini. Ya, pasal apa? Pasal orang-orang munafik ini, mereka dengar Quran banyak pun, tapi mereka tetap juga tidak mengambil peringatan. Nak minta kepada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 82 ini agar tuan-tuan mendapat semangat dengan Quran Time. Keep it up, ya, teruskan bersama, sebarkan, kerana inilah satu-satunya tali Allah yang kita kena sebarkan, kena kempen betul-betul agar negeri negara ini dipimpin oleh hidayah. Dan hati-hati yang ada virus macam-macam ini, ya, kita takut sangat dengan virus COVID-19, tapi hati-hati yang penuh virus ini hanya dapat diubat apabila tadabbur Quran, dan bila dengar Quran itu mengambil ia sebagai penasihat. Kerana Ustaz, ya, kalau katakan saya sebagai suami contohnya, kan, saya berkuasa, kadang-kadang kalau isteri tegur saya, kalau saya ini tidak ada penasihat lebih besar iaitu Allah SWT, kalau saya ego, saya tak nak dengar pun, ya. Jadi kalau orang yang sudah ada kuasa, kalau tidak ada penasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa, dia akan buat apa saja, kan. Kali ini dia kata okey, kali ini tak kata okey. Yang ini kita buat ini kerana nak memperjuangkan nasib, kadang-kadang memperjuangkan nasib sendiri. Itu yang kita ingin elakkan. Mari sama-sama kita perhatikan ayat 82 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Baik, sedang penonton semua, sama-sama kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Kita biasa sebut kembali kepada Al-Quran. Jom balik Al-Quran Sunnah. Tapi tak faham pun Quran Sunnah apa dia. Mudah-mudahan, moga-moga majlis ilmu kita ini kita dapat faham Quran kepada Sunnah. Datang seruan kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, sama-sama sebab kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran kali inilah kitab yang sempurna, daripada hurufnya tidak bercanggah antara satu sama lain, saling sokong menyokong, saling kuat mengkuat, saling jelas memperjelaskan. Begini sempurna Al-Quran. Kalau sempurna begini, sudah pastilah ia datang daripada Maha, yang zat yang Maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم.
tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ada ikhtilafan kathira. Ikhtilaf itu yang banyak percanggahan akan menyebabkan sesama sendiri pun bercanggah, Ustaz. Jadi kalau kita tengok di dalam negara, dalam negeri, dalam organisasi, dalam keluarga, kalau banyak bertelagah itu, masalahnya ialah kerana apa? Kerana tadabbur Quran ini tidak menjadi agenda, ataupun dengar Quran, baca Quran, tetapi ia tidak diambil secara personal untuk mengubat virus-virus yang ada di dalam hati. Dalam kemelut kita menghadapi COVID-19 ini, kita tahu virus yang lebih bahaya adalah virus di dalam hati yang diubat dengan tadabbur Al-Quran. Dan selepas itu Allah menyatakan, ya, kalau katakan ayat 82 ni Ustaz, ya, satu perkataan daripada Hamka, ya, dalam tafsirnya, dia menyatakan tentang Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni dia dah memang terkenal dengan syairnya, memang pakar syair. Tapi bila Hasan bin Sabit ini telah diperkenalkan dengan Quran, makin lama syair kualiti dia tu makin rendah. Makin rendah. Ya, jadi orang tanya pada Hasan bin Sabit, mengapa? Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya dia kata bila dia dah cinta dengan Quran, dia rasakan dia istilahnya diri dia itu sudah dipenuhi dengan Quran. Syair tu dah jadi tak bermakna. Dia jadi ketinggian bahasa, kehebatan dalamnya. Ya, jadi kalau zaman sekarang ni Ustaz ni, kalau ada yang suka baca buku macam-macam, ada yang kata saya ada idea macam mana untuk menguruskan strategi dan sebagainya. Tapi kalau kita tadabbur Al-Quran, kita tahu bahawa Quran memberi ilmu, memberi pencerahan melangkau daripada kehebatan-kehebatan yang kita rasakan itu. Itu yang berlaku. Dan pada orang munafik, pada ayat 83 Allah menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, apa maksudnya? Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tentang ciri orang munafik yang kita perlu jauhkan. Bila kita dapat berita, ya, bila dapat berita, jangan kita terus sebarkan jadi radio. Aza'u ini jadi broadcast, dia sampaikan terus. Belum pasti lagi pun, kan? Tetapi benda sama ada keamanan ke ataupun ketakutan ke, mengapa dia buat begini? Ini namanya adalah psychological war. Ya, perang pemikiran. Orang-orang munafik ini dia perang pemikiran kerana apa? Kerana dia nak melemahkan kepada Rasul, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita perhati sebentar tadi ayat yang ke-81 dan juga ayat 83 ini, kita lihat bahawa peranan orang munafik ialah kalau boleh memecah belahkan, kalau boleh bergaduh, kalau boleh berikan kuasa kepada saya. Pasal apa? Jangan bagi kepada kesatuan untuk kita bersatu dalam sebuah negeri di Madinah ini. Ini peranan mereka. Jadi Allah mengatakan walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum la'alimahu alladhina yasambitunahu minhum. Sebenarnya kalau kembalikan balik kepada nabi, kepada pemerintah yang mengikut pada nabi, ya, tidak buat maksiat, maka kesannya ialah lepas itu boleh dibuat kajian yastambitunahu minhum. Boleh istimbat, betul-betul selidik berbanding dengan kita sebar-sebarkan. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Jangan sampai kita suka forward sesuatu berita yang tak pasti. Jangan kita bermain-main buat psychological war untuk mengalahkan kebaikan. Dan ini Allah kata di hujung itu, kalaulah bukan kurniaan rahmat Allah, kamu akan mengikut syaitan. Jadi kita sebarkan berita yang tak betul ini sebenarnya adalah menjadi kuncu kepada syaitan yang suka memecah belahkan kita. Dan kita nak belajar pada hari ini, perkataan bagi hari ini sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan hafizah yang bermaksud menjaga, memelihara, dan ia berulang 44 kali di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut pada hujung ayat 80 itu, fama arsalnaka alaihim hafizah, bukanlah kamu ini diutus untuk menjaga semua urusan manusia. Disampaikan pada Nabi, juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam keadaan banyak cabaran, masalah, ya, kita menghadapi ujian demi ujian, kita tahu kita tak mampu jaga. Siapakah yang jaga? Allah. Maka sama-sama kita cuba buat yang terbaik, ya. Salah satu, kita nak menghargai kepada orang yang menjaga negara ini, yang terus berjuang. Siapakah mereka? Angkatan Tentera Malaysia, ya, sebagai satu daripada kumpulan yang menjaga. Dan tuan-tuan dijemput untuk menyumbang, membantu mereka yang terus menjaga negara ini. Di samping itu, peranan siapa? Peranan tuan-tuan, saya sendiri, kita sama-sama
untuk menjaga negeri ini, negara ini bagaimana? Dengan taat kepada Allah, taat pada Rasul, baca Al-Quran. Ini sedang kita nyatakan, ya Allah, kami nak belajar balik, ya Allah, kami nak kembali. Dalam bahasa Arabnya adalah taubat, dan dengan taubat Allah akan beri bantuan kembali kepada negara ini, insya-Allah. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أفلا يتدبرون القرآن. Kenapakah kamu tidak mahu mengambil pengajaran tadabbur daripada Al-Quran? Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, saya nak baca sedikit komen-komen daripada peminat-peminat ataupun penonton-penonton Quran Time di Facebook. Banyak yang mencatat ilmu pada hari ini. Saya cukup rasa seronok bila baca ayat ini. Kalau kita perasan pada ayat 81, Allah Ta'ala mencatat, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Orang-orang munafik buat kerja, Ustaz Facebook siang malam ada mesyuarat, selepas mesyuarat nak menggagalkan usaha, Allah kata Allah mencatat mereka. Bila Allah Ta'ala mencatat, nak menggambarkan kepada kita, ia tidak akan diingat sampai bila-bila dan akan diberi balasan. Kita juga mencatat supaya apa? Dengan pensel hari ini, dengan jarilah kot, tekan keypad dan sebagainya. Untuk apa? Supaya kita ingat. Bila kita mencatat, kita akan ingat dalam ingatan kita tu lebih lama. Ada yang mencatat ikhtilafan kathira. Aini Abdul Rahim, jika dalam keluarga, organisasi, negara sentiasa ada pertelikahan dan bertelagah sebab kurang baca dan tadabbur Al-Quran, untuk buang virus dalam hati yang Ustaz Fah sebut tadi. Khairiyah Abdullah Al-Haj, tadabbur, hayatilah Al-Quran, ambil Al-Quran secara komited, bunuh segala kuman dan virus dalam diri dan kehidupan. Ada juga kata, bila cerita dengan Al-Quran, seloka, syair dan dah tak bermakna dah untuknya. Daripada Rokiah Ahmad, ayat Al-Quran begitu tinggi nilainya. Sharifah Hamid kata, buang virus dalam hati dulu, lepas tu baru buang COVID. Nak beritahu bagaimana bahaya bila virus yang ada dalam hati-hati manusia. Baik, kita teruskan kembali. Kita nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk sama-sama kita berukhuwah. Kita bertemu di platform rasmi yang kita sediakan. Ada Facebook Sahabah Al-Quran, My Hashtag Quran Time, dan My Hashtag Quran Time, YouTube My Hashtag Quran Time Official, dan Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita ramaikan lagi, kita semarakkan lagi tadabbur Al-Quran kita. Baik, saya nak ambil sedikit masa untuk ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan sifat huruf. Kita dah terang apakah itu sifat huruf. Hari ini kita nak belajar tentang sifat lazimah. Saya ulang, sifat lazimah ni sifat yang lazim, mesti ada pada huruf tersebut, sama ada dalam keadaan macam mana pun, di berbaris atas, bawah, depan, mati ke, duduk sebelah orang ni ke, duduk sebelah orang itu ke, tetap sifat itu ada padanya. Itu dimasukkan dengan sifat lazimah. Terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sifat lazimah ni ada sifat berlawanan dan ada sifat tunggal. Sifat berlawanan dan ada sifat tunggal. Iaitu sifat berlawanan bermaksud sifat yang mempunyai lawan baginya. Dan sifat berlawanan ada 10. 10 tu maknanya 5 pasangan. Kalau kita buat contoh hari ini, kita buat 2 pasangan sahaja. Iaitu sifat pertama jahar, lawannya hamas. Mana sifat pertama jahar, lawannya sifat kedua apa? Hamas. Sifat ketiga syiddah, lawannya sifat rakhawah yang keempat. Di tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah tu disebut ada satu sifat dibagi sifat tawassut, yang akan kita terangkan satu persatu bila tiba hari nanti. Hari ini tak sempat kita nak bincang semua. Hari ini kita nak sebut bahawa dia punya mukaddimah berkaitan dengan sifat tadi.
Sifat lazimah, sifat kita akan belajar yang banyak ni ada terbahagi kepada dua. Sifat yang ada lawan, sifat yang tidak ada lawan. Sifat yang ada lawan ada berapa? Ada 10. Hari ini kita sebut dulu 4 sifat. Baki kita akan sebut lagi pada hari esok. Dan seterusnya barulah kita bincang satu persatu. Apa itu jahar, apa itu lawannya hamas, apa itu syiddah, apa itu sifat rakhawah. Mudah-mudahan membantu sedikit sebanyak untuk kita dapat memperbaiki sebutan huruf kita, insya-Allah. Baik Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang sifat huruf yang kita akan belajar lebih dalam lagi, ya, insya-Allah, agar pembelajaran kita, bacaan kita lebih tepat dan kita pun sambil baca dengan baik itu kita dapat mentadabbur Al-Quran, ya, dengan mengikuti My Quran Time ini agar lebih ramai lagi sebagaimana yang dimaklumkan tadi Ustaz, ya. Tadabbur ini dia menyebabkan hati kita ini akan diubat, ya. Pasal apa? Kita dapat peringatan, dapat penawar, dapat petunjuk dan juga mendapat rahmat sebagaimana Allah nyatakan pada surah Yunus ayat 57. Maka mari kita lihat kepada apa yang telah kita baca sebentar tadi. Kita lihat situasi di dalam gambar, iaitu apabila orang-orang munafik ini, orang yang ada masalah hati, bila dia sudah berbincang, ya, bermesyuarat, contohnya gambar itu tentera, tapi bukan sekadar tentera tetapi kita bercakap tentang organisasi, negeri, negara, keluarga. Kemudian apa yang berlaku ialah orang-orang yang ada masalah hati ini dia akan buat mesyuarat lain untuk menggagalkan kepada apa yang akan dilaksanakan, dan target mereka memecah belahkan, bukan untuk menyatukan. Padahal sepatutnya bila dah mesyuarat, komunikasi tak puas hati disampaikan dengan mesyuarat di hadapan. Jadi kita teruskan dengan membaca ayat yang ke-84. Macam mana nak menghadapi orang yang suka memecah belahkan ini, ayat 84 hingga ayat 86. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama kita membaca ayat yang ke-84 hingga 86, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 84 hingga 86 ini kita melihat kepada ayat 84, maka berperanglah engkau wahai Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Jadi selepas daripada melihat kepada cabaran, ada kumpulan munafik, orang yang ada masalah hati ini cuba memecah belahkan, cuba merancang peranan ataupun perancangan lain menggagalkan apa yang sudah dibincangkan. Maka bagaimana nak menghadapi perkara ini? Allah kata faqatil fi
fisabilillah, iaitu berperanglah pada jalan Allah. Maksudnya di sini ialah Nabi kena berjuang memerangi kepada orang-orang ini. La tukallafu illa nafsak, tidak engkau dibebani kecuali dirimu sendiri. Jadi nak ceritanya apa? Satu, berjuang, ya, kalau perlu berperang memerangi orang-orang yang membuat masalah ini. Tetapi kalau katakan semua orang tidak mahu berperang, la tukallafu illa nafsak, Nabi seorang-seorang pun kena pergi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memberi semangat kepada Nabi, biarkan Nabi dahulu yang menunjukkan contoh semangat itu. Ya, orang lain tak nak sambut untuk memerangi, untuk memastikan musuh-musuh ini diketepikan. Individu yang membaca ayat ini, Nabi Muhammad perlu bersemangat, bersedia untuk berperang. Dan bagi kita, tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga kita perlu bersemangat. Dan peranan kita apa? Waharridil mu'minin. Nabi diseru untuk kobarkan, beri semangat kepada orang-orang beriman. Dia ada istilah harada dan juga harasa. Kalau harasa itu kita memberi semangat untuk tamak, tapi harridi ini maksudnya memberi semangat untuk lebih lagi berjuang ke hadapan. Inilah peranan kita zaman ini, tuan-tuan yang membaca Al-Quran. Bila kita tahu banyak cabaran yang berlaku, kita kena beri semangat sesama kita. Jangan jatuhkan semangat sesama kita yang membaca Al-Quran, malah jangan kita merancang perkara lain. Kita bergabung. Kerana kita dalam negara ini, kita sedang menghadapi cabaran. Jangan kita pergi rancang perkara lain hanya untuk manfaat diri kita sahaja. Dan lebih daripada itu, Allah kata apa? Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru, ya, Allah pasti akan menolak kekuatan orang-orang yang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila, Allah itu amat kuat, dan wa asyaddu tankila, siksaan Allah ini amat kuat. Allah nak cerita kepada kita bahawa Allah memang baksa kuat, Ustaz, ya. Pasal apa? Allah yang kawal angin, Allah yang kawal hujan, Allah yang kawal awan, pasir, Allah kawal segala-galanya. Allah boleh kawal hati. Jadi pada waktu itu kalau berperang, kalau katakan ada yang kata tak bersemangat, sebenarnya Allah dah kawal semua ini. Mudah sahaja kalau Allah nak bantu, Allah boleh memenangkan umat Islam. Syaratnya umat Islam perlulah bersemangat berusaha. Dan dalam zaman sekarang mungkin ada yang kata, macam mana ni keadaan terlampau macam-macam berlaku, ya. Kalau sekarang ni mungkin di Selangor ke ataupun di wilayah PKPB misalnya, macam mana ni kan, dengan keadaan orang ini buat hal ini, kita kena ingat bahawa wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Boleh saja Allah menukar hati, menukar segala landscape yang berada dalam negeri ini, dan akhirnya kita mendapat bantuan. Yang penting apa? Allah memberitahu pada ayat yang ke-85 apa yang kita kena buat. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Ya, apa maksudnya? Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian daripada pahalanya. Ya, maksud syafaah ini, Ustaz, ya. Syafaat yang baik ini, contohnya lah kalau katakan saya pergi kedai permainan contohnya. Kan. Anak saya ke kan, dia kata je tengok abah cantiklah abah kan permainan. Nak beli kereta permainan. Jadi kita kata bagus juga tu. Tapi hari ni pasal bajet dah habis kan, untuk minggu ini beli permainan, pasal dah banyak kali pergi kedai, ya. Jadi anak tu ambil, dia kata nak juga abah kan. Tak apalah pakai duit Ibrahim. Contohnya kan. Jadi dia mungkin ada RM5, harga RM10. Harga RM10. Dia ada RM5 saja. Jadi pada waktu itu saya memberi syafaat. Ya, walaupun tak boleh dah tu, tapi pasal tak cukup RM5 lagi, jadi saya pun tengok wallet, okey, nampaknya ada lagi RM5, ada RM5. Jadi okey, kali ini abah tolong, abah genapkan bayaran tadi. Itu namanya syafaat. Apakah maksudnya? Dalam kaedah Nabi tadi itu, bila Nabi disuruh untuk pergi berperang, Nabi dalam keadaan witir, dalam keadaan ganjil. Digenapkan oleh, diberi syafaat, ditolong oleh sahabat-sahabat. Dan lebih daripada itu, syafaat ini zaman sekarang, Ustaz, ya. Kadang-kadang orang nak buat baik, dan kita tahu dia nak pergi kerja lah contohnya, dia nak minta kerja, dan kemudian kita tahu dia ni memang orang yang baik. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita bagi syafaatan hasanatan. Kita beri syafaat, kita recommend. Orang tanya, bagus ke dia bekerja? Kita kata memang bagus, dia ni memang punctual, on time, tepati masa. Maka apakah hasilnya? Yakullahu nasibum minha. Kita akan dapat pahala apa yang dia dapat. Itu kepentingan kita beri syafaat yang baik. Tetapi jangan kita buat yang satu lagi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha.
Jika seseorang recommend perkara yang buruk, contohnya pergi recommend buat perkara yang tak baik, orang tu tak bagus membuat kerja, bagi buat sesuatu kerja sepatutnya besok kena hantar, dia hantar 3 bulan lambat. Bila orang call, orang telefon, boleh tak saya ambil dia sebagai pekerja, kita kata bagus, dia ni memang bagus buat kerja apa sebagainya. Bila kita recommend begitu, itu namanya syafa'atan sayyi'atan, yang buruk, yakullahu kiflun minha, ya, kesannya ialah kamu dapat bahagian dosa daripadanya. Satu, dosa menipu, satu lagi adalah dosa apa? Dosa kerana orang itu akan buat perkara-perkara yang tidak baik, semua masuk akaun kita. Jadi ini adalah perkara yang penting ketika kita bersemangat untuk berjuang. Kita jangan sampai kita menipu ataupun tidak menyatakan kebenaran. Kalau boleh kita recommend yang baik, okey, beliau memang ada kebaikan yang ini, tetapi dalam masa sama yang ini tak baik, kita kena betul-betul peka. Kalau tidak, jangan komen, Ustaz, ya. Contohnya lah, kalau kita ada orang kata saya ada produk, ada satu produk lah, produk ni bagus ke tak bagus, kan? Pasal kita nak apa, nak bantu dia, kita tak tahu pun baik ke tak baik, kita bagi syafaat juga. Kita recommend lah, kata belilah barang ini, ia menyebabkan anak kita menjadi genius, contohnya lah, kan. Sebenarnya kalau itu bukan daripada kebenaran, itu digelar sebagai recommendation yang salah, syafa'atan sayyi'atan, kita akan dapat kiflun minha, na'udzubillah. Itu yang kita kena jaga-jaga dalam kita berjuang, kerana Allah menyatakan wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah memerhati, ya, memerhati kepada apa yang kita recommend. Kita recommend macam mana sekalipun, sebenarnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir itu, bila kita sudah buat recommendation yang bagus, kita cadangkan perkara yang bagus, ada satu lagi perkara yang perlu kita buat untuk memastikan apa? Kita menjadi umat yang taat pada Allah dan Rasul. Ada satu petanda. Petanda itu disampaikan pada ayat 86. Jom kita baca bersama sekali lagi, Ustaz, ya. Ustaz. Ayat 86. 86, Ustaz. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sadaqallahul azim. Surahul Azim pada ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Jadi ini adalah ayat yang menceritakan tentang nilai universal yang perlu kita laksanakan. Kalau kita bercakap tadi ayat 84, ayat 84 Allah suruh kita berjuang dan beri semangat kepada orang beriman berjuang, kerana kalau orang beriman tidak berjuang, kita akan berantakan, kita akan berpecah. Kerana apa? Kerana orang-orang yang ada penyakit hati, dia akan cuba merancang untuk membuat onar dan juga perpecahan. Tetapi bila kita bersatu, bila kita berjuang, dan kalau ayat 85 itu, perjuangan itu diwakili oleh memberi recommendation yang baik, jangan recommend perkara yang jahat, ya. Dan pada ayat yang ke-86 ini sebenarnya beri salam. Ya, wa idza huyitum bitahiyatin, apabila seseorang itu diberi penghormatan, contohnya, Ustaz, ya, ada orang kata pada saya assalamualaikum, maka Allah cakap fahayyu bi ahsana minha, kena balas dengan lebih baik, wa alaikumussalam warahmatullah, ataupun aurudduha, sama dengan penghormatan itu, iaitu assalamualaikum waalaikumsalam, ya. Itu kaedahnya. Tetapi adakah soalannya kalau orang bukan Islam kata good morning, adakah ia termasuk? Ia juga termasuk di sini, ya. Bila bitahiyatin ini, apa saja maksudnya? Kalau orang bukan Islam kata good morning, kita pun balas sama ada good morning yang sama, ataupun good morning, how are you doing? Itu bahasa Inggeris, Ustaz, ya. Ataupun selamat pagi, apa khabar? Kerana apa? Kerana Allah nak menjelaskan kepada kita, makin kita taat pada Allah dan Rasul, kita memperjuangkan kesejahteraan. Makin kita berjuang pada Allah dan Rasul, kita memperjuangkan kesatuan. Makin kita berjuang kepada Allah dan Rasul,
kita ingin negara negeri ini tidak berpecah, ya, walaupun berbeza pendapat, berbincanglah. Kita bukan banyak ikhtilafan kathira, hanya orang yang kurang tadabbur, dia kata orang lain berbeza, yang betul adalah saya. Itu yang dibuat oleh orang-orang yang berpenyakit, iaitu golongan munafik, di mana dia tidak mengiktiraf Nabi. Kebaikan yang dibuat oleh Nabi tidak diiktiraf. Yang baik ialah saya, yang perlu diberi kuasa adalah saya. Dan perkara ini yang kita kena ingat. Dan Allah harap di hujung itu, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Misalnya, sesungguhnya Allah ini maha menghitung cara kita jawab salam. Lebih lagi daripada itu, kalau kita bagi salam Ustaz, ya, ada orang bagi salam juga, tapi pasal dia kumpulan berbeza, ya, dia bagi assalamualaikum tu hanya manis di bibir. Assalamualaikum, begitu aja kan, bukan datang daripada hati. Sepatutnya bila assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, hati akan menyatakan peace, kan, sejahtera, aku tak bergaduh dengan kau, yang penting jom kita bincang sama-sama, kita bina negara ini kerana sekarang tengah susah. Tetapi kalau kata assalamualaikum, tapi lepas tu kita rancang balik, kita jatuhkan je lagi, ya, kita pastikan kita yang dapat kuasa, kita khawatir negara ini diisi dengan orang yang beri assalamualaikum di luar, tetapi di dalamnya itu tidak betul-betul muhasabah bahawa ya Allah, betul-betul aku ini beri kesejahteraan pada orang yang aku beri ucap ini, bukan sekadar di sini, sampai ke syurga, salam kesejahteraan. Dan saya nakkan bila saya bagi assalamualaikum pada ramai orang, saya memberi salam kepada tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak tuan-tuan semua, kita semua satu negara sejahtera sampai ke syurga. Jadi inilah peringatan daripada Allah, peringatan dalam situasi yang kedua ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu situasi di mana serulah kepada perjuangan jihad, nescaya Allah akan menahan bahaya daripada kita, ya. Yang penting kita kena berjuang, jangan duduk diam. Dan yang keduanya, balaslah penghormatan dengan cara yang sama ataupun lebih baik sebagai amalan kita, membawa kepada resolusi pada hari ini pada halaman ke-91. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitu yang pertama daripada ayat ke-80, taat kepada Rasul untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita belajar hadis, kita belajar daripada orang-orang yang mengenal kepada Nabi Muhammad, apakah amalan baginda berteraskan pada Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, elakkan merancang plot keburukan, buat meeting atas meeting, kita merancang, merasakan kitalah yang terbaik, ya. Perkara itu perlu kita elakkan. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran untuk nampak kesamaan mesej Allah dan menyatukan hati-hati kita. Kalau kita bergaduh, kita berbeza pendapat, tadabbur akan cepat-cepat menyatukan kita. Dan yang keempat, jangan cepat sebarkan berita yang belum pasti dari sumber autoriti. Apa-apa saja maklumat sekarang ini, sahkan dahulu, jangan cepat-cepat sebarkan, kerana kita tidak mahu menjadi orang yang berpenyakit hatinya, banyak virus, di samping virus COVID-19 yang sedia ada sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita doa sama-sama agar Allah pimpin kita, negara ini dijaga, ya, dilindungi daripada virus COVID-19, dan lebih lagi virus hati-hati insan yang perlu salim sampai ke syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz alaina walidina wa dhurriyyatina wa azwajina wa arhamina wa ashabina ya rabbal alamin. Ya Allah, peliharakanlah ke atas kami ya Allah, dan kepada orang tua kami ya Allah, dan kepada isteri kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran kami, dan seluruh muslimin muslimat ya Allah, dan seluruhnya ya Allah, daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala. Ya Allah, kami mohon kepadamu akan berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini ya Allah. Wasyifaa min kulli da', dan penawar daripada segala penyakit ya Allah. Wa antahfazana min kulli waba', dan peliharakanlah kami dalam penjagaanmu ya Allah daripada segala wabak ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang
wa anta khairun hafizah ya Rabb. Dan Engkaulah sebaik-baik memberi pemeliharaan ya Allah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, wal a'mal, dan amalan-amalan dosa-dosa ya Allah, wal ahwa, dan hawa nafsu, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang merosakkan hati kami ini ya Allah. Selamatkanlah negara kami ini ya Allah. Selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 ya Allah, dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Selamatkanlah negara kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang tuan-tuan semua di rumah aminkan, adik-adik yang di rumah kita aminkan doa ini agar Allah pelihara betul-betul. Hanya Allah sahaja yang menjaga, yang mampu menjaga kita pada 24 jam 365 sehari setahun, dan Allah lah yang mampu untuk menjaga hati-hati kita daripada diserang oleh virus-virus yang merosakkan. Dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam kesedaran Wakaf untuk Ummah, satu usaha platform. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera kerana kita ingin menyebarkan mushaf, dan di samping itu mushaf itu dibaca, ditadabbur dengan baik agar apa, kita tidak mahu negara ini bertelingkah ya, banyak bertelingkah. Kerana apa? Kerana Quran ini penuh dengan kesatuan daripada Allah yang esa. Jadi kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi esok insya-Allah. Kita akan menyambung pada halaman seterusnya Ustaz ya. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan, kita perlu selamatkan negara ini, perlu bersatu, jangan bertelingkah ya, jangan beri peluang pada orang yang ingin memecah belahkan kita. Dan kita berjumpa lagi My Quran Time, baca faham amal. Kita dengar satu ayat akhir, ayat 82 bersama Ustaz. Afala yatadabbaruna al-Qur'an أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم.